Okey, kita nak tengok soalan praktis formatif 7.3. Nombor 1, nyatakan di manakah berlakunya proses fermentasi. Proses fermentasi biasanya berlaku di sel otot manusia. Jawapannya dekat sini ya, berlaku di mana? Berlaku di sel otot manusia, berlaku di sel otot manusia. Sel otot manusia. Berlaku juga di dalam yeast dan juga pokok padi. So ada 3 lah. Berlaku dalam sel otot manusia, berlaku dalam yeast dan juga di pokok padi. Okey, itu jawapan dia. Soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Berikan 3 contoh mikroorganisma dan makanan yang dapat dihasilkan melalui proses fermentasi. Makanan yang pertama, kita boleh dapat hasilkan dadih kan. Ada dalam buku teks ni. Okey, yang dadih. Makanan dadih daripada bakteria lactobacillus. Makanan yang pertama. Yang kedua, kita boleh hasilkan wine daripada bakteria Saccharomyces. Yang ni cikgu cari dalam Google lah. Ejaan dia Saccharomyces species. Minuman wine Saccharomyces species. Dan yang sebab dia nak 3 kan, lagi satu adalah minuman Yakult. Yakult, saya tulis kat sini Yakult, boleh kat mana ya? Yakult, KULT, daripada juga bakteria Lactobacillus casei. Shirota. Biasanya kan kita tengok dalam iklan-iklan kan, strain Shirota. Shirota ni adalah nama saintis Jepun yang temui kaedah ni. Okey, habis soalan tu. Seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Semasa membantu ayah menebas rumput di kawasan kebun, anda telah terserempak dengan seekor ular. Oleh sebab terlalu takut, anda melarikan diri menjauhi ular tersebut. Huraikan proses respirasi sel yang telah berlaku dalam sel otot kaki anda. So, proses respirasi sel jenis apa yang telah berlaku dalam keadaan kita ketakutan? Iaitu jawapannya adalah fermentasi asid laktik. So, kita tulis kat sini jawapan dia. Jawapan dia adalah fermentasi asid laktik. Okey, ini adalah proses yang berlaku. Okey, huraian dia. Dalam keadaan cemas ataupun takut, badan perlu lebih banyak tenaga. Dalam keadaan kita cemas, kita takut, badan kita memerlukan lebih banyak tenaga untuk berlari. Sebab kita nampak ular kan, kita lari, kita takut, kita pun lari. Jadi pada masa ni badan perlukan lebih banyak tenaga. Okey. Tapi kadar pengambilan oksigen adalah rendah dari kadar yang diperlukan. Okey, contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Glukosa. Kita kena tambah dengan oksigen, betul tak? Untuk dapatkan tenaga, karbon dioksida dan wap air, betul tak?
Ini yang situasi yang biasa berlaku lah. Tapi dalam keadaan kita takut, oksigen ni tak cukup. Tak cukup. Oksigen yang dibekalkan untuk nak bakar glukosa tu tak cukup. Bila tak cukup, badan terpaksa juga, badan macam mana pun akan terpaksa juga menghasilkan tenaga. Okay, dalam keadaan cemas, benda ni takkan berlaku. Dalam keadaan cemas, yang ni tak berlaku. Dalam keadaan cemas tak berlaku. So, apa yang berlaku? Benda ni akan berlaku. Glukosa tak gunakan oksigen. Sebab kalau kita nak guna oksigen, kita lambat. Jadi glukosa ni akan dipecahkan serta-merta, tak payah pakai oksigen. Kalau tunggu oksigen lambat, tak cukup. Glukosa akan dipecahkan untuk mendapatkan tenaga. Tak perlu pakai oksigen. Tapi syarat dia akan terbentuknya asid laktik. Ini yang akan berlaku kalau kita cemas. Kalau kita relax, biasa-biasa akan berlakunya keadaan yang ni. Kalau kita dalam keadaan kita relax, benda ni akan berlaku. Tapi kalau kita takut, yang ni tak berlaku. Sebaliknya, yang ni akan berlaku. Glukosa ni akan dibakar dalam keadaan tanpa oksigen. Sebab kalau nak tunggu oksigen memang tak cukup. So, syarat dia akan dapat hasilkan tenaga dan asid laktik. Jadi, tenaga ni lah yang kita perlukan segera. Okay? So, dalam keadaan cemas ataupun takut, badan perlukan lebih banyak tenaga untuk berlari. Perlukan lebih banyak tenaga untuk berlari dengan segera, kan? Tapi kadar pengambilan oksigen adalah rendah daripada kadar yang diperlukan. Okay? So, apa yang berlaku? Sel terpaksa. Okay, saya padam ya. Ni tak payah tulis, tak apa. Ni nak bagi terang je, nak bagi faham je. Oleh itu, sel otot terpaksa memecahkan glukosa tanpa oksigen. Yang ni kita panggil hutang oksigen. Hasilnya adalah tenaga dan asid laktik. Tenaga kita dapat tenaga, tapi tenaga ni kita dapat tak banyak. Kita hanya dapat dalam lebih kurang 150 kilojoule saja. Tenaga ni lebih kurang 150 kilojoule ataupun bersamaan dengan 2 ATP sahaja. Sikit. Tapi dah sebab kita perlukan dengan segera, sikit pun tak apa, kita kena juga. Okey? Ni hasilnya. Asid laktik ni akan menyebabkan badan kita menjadi letih, penat. Okey? Lepas tu sambung. Ini dia punya jawapan dia. Lepas tu sambungan dia salinnya ni. Okey. Okey, sambungan dia. Setelah berlari dengan pantas, setelah kita berlari dengan kuat, kita akan tercungap-cungap. Tambah. Setelah berlari dengan pantas, kita akan bernafas tercungap-cungap untuk mengambil oksigen dengan lebih banyak. Guna perkataan cikgu bagi ni. Untuk mengambil oksigen dengan lebih banyak. Titik. Oksigen ini akan mengoksida asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga.
Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen telah dibayar. Tolong gunakan perkataan yang cikgu bagi tu. Jawapan dia panjang. Okey. Jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, fermentasi asid laktik telah berlaku. Dalam keadaan cemas ataupun takut, badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk berlari. Badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk berlari, tetapi kadar pengambilan oksigen adalah rendah daripada kadar yang diperlukan. Oksigen tak cukup, tapi kita perlukan tenaga juga. Oleh itu, sel otot terpaksa memecahkan glukosa dalam keadaan tanpa oksigen. Dalam kurungan, hutang oksigen telah berlaku. Hasilnya adalah tenaga dan asid laktik. Tenaga yang kita dapat ni sikit je, 150 kJ saja. Berbanding kalau yang biasa, kita dapat banyak. Kalau kita nak comparekan dalam bentuk ATP, hanya 2 ATP saja. Dalam keadaan biasa, kita dapat 38 ATP. Okey, lepas tu sambung jawapan dia. Setelah selesai berlari dengan laju tadi, kita akan bernafas tercungap-cungap untuk mengambil oksigen yang berlebihan. Oksigen ini akan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida dan air. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Itu jawapan dia, agak panjang. Jadi untuk praktis formatif 7.3 ni, cikgu nak awak jawab soalan 1, 2 dan 3 sahaja. 1, 2 dan 3 sahaja. Nombor 4 tak payah sebab kita dah tulis dalam nota tadi. Okey?